Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So saya harap semuanya berada dalam keadaan sejahtera. Okey. So pada kelas yang lepas kita telah pun melihat kepada mukadimah tajuk bab 8 iaitu optik dan juga cahaya. Di mana pada kelas yang lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan aplikasi cermin. Okey. Kita ada 3 cermin iaitu cermin cekung, cermin cembung dan juga kita ada cermin satah. Okey. Dan kita pun melihat definisi apakah iaitu image sahih dan juga image yang maya. Okey. Dan apakah yang membezakan antara image sahih dan juga image yang maya. Kemudian kita pun melihat ciri-ciri image yang terbentuk oleh cermin satah, okey, cermin cekung dan juga cermin cembung. Dan juga telah melihat aplikasi penggunaan ketiga-tiga cermin ini dalam kita punya kehidupan seharian. Okey. Dan pada hari ini, okey, pada hari ini kita juga akan melihat kepada sifat-sifat cahaya. Okey. So kita dapat belajar berkenaan dengan aplikasi cermin dan juga pantulan. Okey, image daripada cermin, okey, yang terhasil. Alright. So hari ini kita tengok kepada sifat cahaya. Okey. So seperti mana yang kamu sedia maklum, cahaya ni dia laju. Okey, jika dibandingkan dengan bunyi, cahaya lebih laju daripada bunyi. Di mana kelajuan cahaya ialah 3 kali 10 kuasa 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. So cahaya merupakan satu entiti yang sangat laju. Okey. So cahaya ini dia bergerak lebih laju daripada bunyi. Sebab itulah kenapa kalau macam apa hari hujan, okey, macam ada rain storm sebagainya kan, bila ada ribut ke apa, bila ada petir dan guruh. Okey, kamu akan perhati petir yang akan muncul dahulu baru datang guruhnya. Okay, sebab apa? Sebab petir adalah cahaya, guruh ialah bunyi. So cahaya akan sampai dahulu sebelum bunyi. Okey. Anda juga dalam konteks kita di alam angkasa nanti pun kita akan dapati cahaya dia boleh merentasi suasana ataupun keadaan yang vacuum. Okey, manakala bunyi tidak boleh dirembatkan dalam vacuum. Okey. So ini adalah sifat-sifat cahaya. So cahaya sangat laju. Okey. Dan cahaya ini juga dia bergerak lurus. Okey. Salah satu sifat cahaya yang paling penting adalah cahaya bergerak lurus. So berarti kasih cahaya tidak boleh dibengkokkan. Okey. So cahaya tidak boleh dibengkokkan. Memang sifat semula jadi cahaya untuk bergerak dalam satu garis yang lurus. So bagi kita untuk nak mengubah arah cahaya tersebut, kita terpaksa menggunakanlah macam cermin ke apa untuk memantulkan cahaya tersebut untuk nak mengubah arah cahaya. Tetapi cahaya memang bergerak dalam satu garis yang lurus. Itu yang pertama sifatnya. Sifat yang kedua cahaya ialah cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Okey, so cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Contohnya seperti dinding, okey, payung ke almari. So cahaya tidak boleh menembusi sebarang objek yang legap. So bila cahaya jatuh ke atas objek yang legap, maka akan terbentuklah bayang-bayang. Okey, seperti kita, bila cahaya jatuh kepada kita, akan terbentuklah di belakang kita bayang-bayang. Okey. Dan yang ketiga ialah cahaya dia boleh merentasi ataupun boleh menembusi objek yang luksina. Okey, so kita ada objek yang seperti cermin. Cermin bersifatnya adalah luksina. Okey, so cahaya boleh menembusi sebarang objek yang dipanggil luksina yang boleh membenarkan kemasukan cahaya. Okey, so ini adalah antara sifat-sifat cahaya. Okey, dan seterusnya kita tengok cahaya juga boleh dipantulkan. Okey, so cahaya boleh dipantulkan dan cahaya juga boleh dibiaskan. Okey, so cahaya boleh dipantulkan dan cahaya juga boleh dibiaskan. Sebab itulah kenapa kita tengok kepada pembentukan pelangi. Okey, pelangi adalah hasil daripada pembiasan cahaya. Okey, dimana cahaya akan terpisah kepada spektrum warnanya untuk menghasilkan 7 warna pelangi. Okey, so ini adalah antara sifat-sifat cahaya yang kamu kena maklum. Yang pertama, cahaya bergerak dalam garis yang lurus. Yang kedua, cahaya tidak boleh menembusi objek yang legap. Jika cahaya jatuh pada objek yang legap, maka akan terbentuklah bayang-bayang. Yang ketiga, cahaya boleh menembusi objek yang luksina yang boleh membenarkan kemasukan cahaya. Yang keempat, cahaya boleh dipantulkan. Dan yang kelima, cahaya juga boleh dibiaskan.
So ini adalah sifat-sifat cahaya. Okey. Dan kita pergi kepada sifat yang pertama secara spesifik, iaitu sifat pantulan cahaya. Okey. Tadi kita kata bahawa cahaya ini boleh dipantulkan terutamanya oleh objek-objek seperti cermin. Okey. So cermin, contohnya cermin satah, dia boleh memantulkan cahaya. Okey. So bila kita letak satu objek di depan cermin satah, maka akan terhasillah imej yang dipantulkan kembali kepada mata kita. Okey, di mana yang seperti mana kamu dah sedia maklum, antara ciri-ciri imej yang terhasil oleh cermin satah, yang pertama ialah tegak, yang kedua songsang sisi, yang ketiga imejnya bersifat maya, yang keempat saiz imej sama dengan saiz objek, yang kelima jarak objek sama dengan jarak imej daripada cermin. Okey, so ini adalah sifat-sifat imej yang terbentuk daripada cermin satah, hasil daripada konsep pantulan cahaya. Okey, so saya ulang balik, ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh cermin satah, yang pertama ialah imej tersebutlah tegak, yang kedua songsang sisi, okey, yang ketiga ialah sama saiz dengan objek, yang keempat imejnya bersifat maya, yang kelima jarak objek dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan imej. Okey, so songsang sisi berarti apa? Kalau kita punya belah kanan dalam cermin, kita punya imej adalah belah kiri. So itu songsang sisi, dia bertukar. Okey. Dan mengikut hukum pantulan cahaya, dalam konteks pantulan cahaya ada satu hukum, iaitu hukum pantulan cahaya. Okey, di mana hukum pantulan cahaya ini menyatakan bahawa sinar tuju, sinar pantulan dan juga garis normal semuanya berada pada arah, pada satah yang sama. Okey. So dalam hukum pantulan cahaya, yang pertama dinyatakan bahawa sinar tuju, sinar pantulan dan juga garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Yang kedua dinyatakan bahawa sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okey. So kita akan tengok, okey, secara spesifik bagaimana kita nak melukis gambar rajah sinar bagi mendapatkan sudut pantulan. Okey. So kita akan tengok bagaimana kita nak melukis gambar rajah sinar bagi pantulan cahaya. Okey. So dalam hukum yang pertama adalah hukum pantulan cahaya. Tadi kita nyatakan bahawa sinar tuju, sinar pantulan dan juga garis normal semuanya berada pada satahnya sama. Berarti satu satahnya sama. Okey. Alright, ini satah yang samalah. Okey. So dia mesti berada pada satah yang samalah untuk mendapatkan untuk memenuhi hukum pantulan cahaya. Okey. Yang kedua dinyatakan bahawa sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. So, dalam konteks nak melukis gambar rajah sinar bagi pantulan cahaya, so berarti kita ada garis normal. Okey. Ini ialah garis normal. Okey. So kita ada sinar tuju. Okey, sinar tuju. Okey, ini ialah sinar tuju. Okey. Dan juga kita ada sinar pantulan. Okey. So kita ada sinar pantulan. Okey. So dalam hukum pantulan cahaya dinyatakan bahawa sudut tuju, okey, sudut tuju yang kita labelkan sebagai I adalah sama dengan sudut pantulan yang kita labelkan sebagai R. Okey. So ini kena maklumlah, okey, untuk melukis gambar rajah sinar bagi pantulan cahaya. So ini memenuhi hukum pantulan cahaya di mana sinar tuju dan juga sinar pantulan serta garis normal berada pada satahnya sama. Okey. Yang kedua, sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okey. So ini ialah cara nak melukis gambar rajah sinar. Ini saya lukis secara kasar, so kamu boleh lukis menggunakan pembaris lebih cantiklah. Okey. So ini ialah gambar rajah sinar bagi pantulan cahaya. Okey. Dan apakah aplikasi pantulan dalam kita punya kehidupan seharian? Okey, banyak. Tapi yang paling basic kalau kamu tengok dekat mana? Dekat jalan raya. Okey, kadang-kadang kalau orang tengah baik jalan raya, okey, dia letakkan kon. Okey, kon tu kalau perasan dia akan dilitupi dengan satu bahan yang boleh memantulkan cahaya untuk memberi amaran kepada kenderaan bahawa ada sesuatu di hadapan. Okey. Sama juga macam kita tengok kepada
apa ni, macam board ataupun signboard dekat jalan raya. Kalau kamu pada waktu malam, bila kena pada cahaya kereta, dia akan bersinar. Okey, berarti dia memantulkan semula cahaya kepada kita untuk supaya kita dapat melihat dia punya objek ataupun tulisannya akan lebih jelas. Okey, so ini ialah antara penggunaan aplikasi konsep pantulan cahaya. Okey, so untuk hari ini cukup sekadar di sini saya berhenti. Okey, so hari ini pun terlalu informatif. Okey, so hari ini sila tonton video ini, sila telaah dan sila fahamkan. Okey, jika tak faham, anda boleh bertanya dengan saya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.